Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel, menggempakan sahabat-sahabat semua pembongkaran daripada Brother Iswardi yang amat-amat mengejutkan. Kalau sebelum ini salah seorang MP daripada Bersatu di Kuala Kangsar telah menyatakan sokongan untuk menyokong Perdana Menteri kita PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Perpaduan. Namun apabila didengar oleh Ketua Pembangkang, pemimpin daripada Perikatan Nasional, mereka mula membuat fitnah, tuduhan kononnya ini adalah satu intimidasi, tekanan daripada SPRM yang kononnya diarahkan oleh Perdana Menteri. Dan akhirnya MP daripada Kuala Kangsar ini menyatakan bahwa itu adalah keinginannya sendiri, demi rakyat, demi untuk mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan politik semata-mata. Dan apa yang lebih mengejutkan sekali lagi adalah apabila Brother Iswardi membongkarkan bukan satu atau dua, tetapi ada 5 lagi bakal yang memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Siapakah MP-MP ini? Ini yang menarik juga untuk kita ikuti untuk perkembangan berita-berita hari ini yang membuatkan Ketua Pembangkang bakal makin meroyan dengan perkara ini, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ataupun perkara ini. Right. Baru-baru ini tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada siapa yang pergi nak lompat ataupun nak pergi sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada pembangkang, dan apakah dia telah hilang jawatannya sebagai ahli parlimen kerana dikira lompat parti. Sebelum itu, saya nak bawa Sanusi dan PAS kata akan saman siapa yang tuduh mereka sorok beras. Okey, tuduh sorok beras. PAS Kedah ancam mahu saman. PAS Kedah memberi amaran akan mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana pihak yang mendakwa mereka terlibat dalam menyorokkan beras di negeri itu. Pesuruhjaya PAS Ahmad Yahya berkata pihaknya tidak mengambil ringan tuduhan yang mendakwa mereka menjadi dalang utama dalam kekurangan bekalan beras. Tuan, ini kita nak cerita 5 kilang beras disita. 5 kilang beras disita. SPRM serbu 5 kilang beras hari ini. Di manakah kilang beras tersebut, tuan-tuan? Isu beras SPRM serbu bukan 1, bukan 2, bukan 3, tetapi 5 kilang beras hari ini. Semalamlah Suruhanjaya Penjara Rasuah hari ini dijangka membuat serbuan di 5 buah kilang beras lain selepas sebuah kilang beras di Kedah disita kerana disyaki menyorok beras putih tempatan seberat 180 tan semalam. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, koyak dah Sanusi. Dia kata nak saman. Saya akan saman. Sesiapa yang mengatakan kami ini sembunyi beras, saya akan saman. Dia kata dia nak saman siapa yang kata dia nak sembunyi beras. Sanusi sudah koyak. Sanusi sudah koyak. Dia kata dia mau saman. Isunya, tuan-tuan, isunya dia nak saman tu, dia nak saman siapa? Kerana kalau kita tengok isu beras yang disembunyikan tu memang disembunyikan, dan persembunyian itu berlaku di negeri Kedah. Tapi itu kilang tak ada kena-mena dengan MIS. Okey, Exco Negeri Melaka boleh pergi serbu kilang yang tak nak letak harga mengikut apa yang kerajaan nak dan ancam untuk tarik balik. Itu Exco buat kerja. Exco Kedah buat apa? Tidur. Exco Kedah buat apa? Kalau Exco Melaka yang korang kata kafe dulu tu boleh buat kerja, bukan Exco Melaka tu kafe lah, tapi orang BN akan berkata kafe kan, pun boleh buat kerja dengan baik. Ni Exco dekat negeri Kedah ni buat apa? Sampai 180 tan metrik beras boleh disembunyikan, sedangkan perkara itu menyebabkan negara menghadapi kesulitan. Dan federal pula kena ambil tindakan, kena serbu. Habis kerajaan negeri buat apa? Tidurkah? Tidurkah? Dan dalam pada masa yang sama, dalam pada mereka
Ini kan saya, tuan-tuan ingat tak? Kalau tuan-tuan ingat yang saya pernah kata dahulu, ada beberapa pimpinan PAS yang telah ada camp A, camp B kan, yang telah mula berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan Kerajaan Perpaduan dan nak menyertai Kerajaan Perpaduan. Tuan-tuan ingat tak apa yang saya cakap dahulu? Lepas tu ada orang maki saya, tak ada Is, kau nak menipu lah, kau sembang lah. Okay. Pokok takkan bergoyang kalau angin tidak ada yang meniupnya. PM tak tolak PAS sertai kerajaan jika syarat dasar diterima. Ketika Anwar Ibrahim angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dia telah memberikan tawaran untuk PAS menyertai kerajaan. Walaupun PAS menolak tawaran itu ketika itu, Anwar berkata dia tidak akan menghalang kerjasama itu pada masa akan datang. Dalam temu bual Time Magazine disiarkan dalam talian semalam, Anwar mengesahkan bahawa memang ada tawaran kepada PAS untuk menyertai pentadbirannya. Tentang sama ada kita bersedia untuk melibatkan diri dengan mereka, sudah tentu kita lakukan, kita mesti. Dan saya telah menghantar jemputan kepada mereka. Ya, saya telah terbuka dengan idea itu sejak awal lagi. Lagipun ini adalah kerajaan perpaduan dan kita melakukan yang terbaik untuk negara. Datuk Seri Anwar ni berlapik. Dia kata dia hantar. Sebenarnya tuan-tuan, negosiasi itu ada. Saya dah cakap dah. Ni Datuk Seri Anwar dah sahkan. Tawaran itu dah diberi. Cuma sekarang ini terpulang sama ada pimpinan PAS mahu nerima atau tidak. Kan? Kita nak terima PAS ni. Dia macam ni tuan-tuan. It's better PAS bersama dengan kita dari PAS melawan dengan kita. Kenapa? Kan saya sebut 2 hari lepas, 3 hari lepas tentang kestabilan politik. Tapi tak ada PAS pun kita tetap stabil. Ya betul, saya setuju. Tak ada PAS pun kita dah hampir 2/3 dah sekarang ini. Saya setuju kan? Tetapi bila ada PAS dekat situ, tak ada lagi ura-ura orang nak, orang kata apa, tarik balik. Sokongan lah, tak jadilah, itulah, inilah, tak ada kan? Benda itu tidak mungkin sukarlah berlaku kan? Mungkin sukarlah nak berlaku. Dan kata mustahil itu tidak, tetapi sukarlah nak berlaku. Dan dalam masa yang sama, macam saya kata hari itu, bahawa Bersatu dan PAS ni akan berpecah. Bersatu dan PAS ni akan berpecah. Kenapa berpecah tuan-tuan? Dia kata, ada orang, dia orang buat live, dia kata, kerajaan akan tumbang selepas 6 PRN. Saya kata selepas 6 PRN, yang akan tumbang adalah Perikatan Nasional. Tuan-tuan ingat tak apa yang saya kata? Selepas selepas 6 PRN, yang akan tumbang adalah kerajaan, adalah Perikatan Nasional. Nampak? MP Kuala Kangsar sokong Anwar kekal dengan Bersatu. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid telah menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri dengan memetik kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Dia berkata keputusannya itu bertujuan untuk menilai sama ada Perdana Menteri ikhlas dalam mengutarakan janji memberi peruntukan untuk ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan. Tuan-tuan, seorang ahli Bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Saya kata ada 3 ke 5 orang lagi yang insya-Allah akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri tidak lama lagi. Sama ada daripada PAS ataupun daripada Bersatu, doesn't matter. Tetapi ada 3 ke 5 orang lagi yang berminat sekarang ini nak menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia. Nah, timbul persoalan. Kalau ada yang Fazil daripada PAS tu, pemuda PAS, dia kata, tengok tak tumbang pun kerajaan, sedangkan dia kata bahawa dia sokong PMX. Tak kira lompat parti pun. Betul ke tak kira lompat parti? Baik, saya cakap macam ni. Untuk nak considerkan benda ini sebagai lompat parti, dia 2 perkara kena berlaku. Either or. Pertama, sama ada dia keluar daripada parti dia, sama ada jadi bebas ataupun dia menyertai parti lain, itu dikira sebagai lompat parti. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dipecat oleh parti dia. Okay? So far, dia tidak dipecat oleh partinya di atas dasar tersebut. So sebab dia kata, kalau macam tu UMNO pun boleh sokong kita. Ya. Kalau UMNO nyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional, kalau dia dipecat, daripada situ dia dikira sebagai telah mengosongkan jawatan dan dikira lompat parti. Kerana telah melanggar dasar parti. Tapi kerana dia tidak dipecat, seolah-olah Bersatu nak beritahu yang ini tidak melanggar dasar parti. Kalau betul ini dikatakan melanggar dasar parti, pecatlah. Apa yang menghalang Bersatu daripada memecat ahli parlimen Kuala Kangsar? Saya tanya. Apakah yang menghalang Bersatu
dan Perikatan Nasional daripada memecat ahli Parlimen Kuala Kangsar. Kerana apa? Kerana mereka tahu kalau dia pecat, dia akan dikira lompat parti, PRK akan berlaku, Kuala Kangsar boleh tumbang. Dia takut perkara itu berlaku. Dan terdapat tuduhan oleh Perikatan Nasional hari ini. Perikatan Nasional menyatakan mengutuk sekerasnya tindakan kerajaan Madani yang berterusan menyalahguna kuasa bagi melakukan intimidasi serta ugutan terhadap pemimpin pembangkang. Adalah dipercayai bahawa intimidasi dan ugutan inilah yang digunakan ke atas ahli Parlimen Kuala Kangsar bagi mendapat sokongan agar kerajaan Madani kembali memperoleh sokongan 2/3 majoriti di Parlimen. Pada 1 Oktober, ahli Parlimen Kuala Kangsar dibawa untuk bertemu dengan seorang pegawai tertinggi SPRM di sebuah hotel di Damansara dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan media yang telah pun disediakan lebih awal untuk menyokong kerajaan. Sebelum itu, pada 26 September, ahli Parlimen Kuala Kangsar didatangi oleh seorang taikun perniagaan bergelar Tan Sri yang dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri di sebuah lokasi sekitar Damansara. Beliau telah ditekan dan didesak untuk menyokong Perdana Menteri serta dijanji habuan wang ringgit dan kedudukan dalam beberapa syarikat. Dalam pertemuan bersama pengurusi Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin, ahli Parlimen Kuala Kangsar juga kelihatan amat tertekan akibat intimidasi yang dikenakan terhadap beliau. Perikatan Nasional pada masa yang sama kesal di atas kenyataan media yang dibuat secara terburu-buru oleh ahli Parlimen Kuala Kangsar. Kenyataan beliau dengan menggunakan hujah peruntukan pembangunan sebagai alasan amat berbeza dengan penjelasan yang diberikan kepada beberapa pemimpin parti. Baik. Soalan saya mudah saja. Pertama, kalau intimidasi, okey, dia kata pegawai tinggi SPRM, kenapa tak buat laporan polis? Siapa pegawai itu? Siapa Tan Sri tersebut? Sebab intimidasi ni, tuan-tuan, adalah satu jenayah. Kenapa keluar kenyataan sedemikian sahaja? Ketiga, kenapa tak nak pecat ahli Parlimen Kuala Kangsar? Itu soalan saya. Kenapa takut nak pecat? Adakah sebenarnya, sememangnya, hakikatnya, tak ada intimidasi pun, tak ada ugutan pun? Tuan-tuan, tak perlu 2/3 di Parlimen. Majoriti dah cukup. Ni beza. Katakanlah nak majoriti tak, ingat tak zaman Muhyiddin Yassin, zaman Ismail Sabri, nak majoriti tak majoriti, nak majoriti, itu okey lah, mungkinlah intimidasi. Yang ini tolak satu je daripada 2/3. Syed Saddiq keluar dah tak 2/3, tetapi tetap majoriti. 140 lebih kerusi menyokong Perdana Menteri. Dia nak 2/3 kenapa? Untuk apa? Nak luluskan apa? Oh, nak luluskan persempadanan. Persempadanan tidak perlu 2/3. Yang perlu 2/3 tambah kerusi Parlimen, ya. Tambah kerusi Parlimen perlu 2/3. Persempadanan tak perlu. Majoriti cukup. So, untuk apa? So, soalan saya untuk apa? Sebab itu saya kata, perkara ini hanya intimidasi. Bukan intimidasi. Hanyalah trik. Tahu tak? Alasan. Dia sebenarnya tak ada hujah pun. Hujah tak ada. Kan? Kerana apa? Kerana memang betul ahli Parlimen apa orang kata Kuala Kangsar sememangnya adalah telah menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri. Terhadap Perdana Menteri. Jadi sokongan itulah diberi. Diorang dah checkmate, tuan-tuan. Bila diorang dah checkmate, diorang dah tak tahu nak buat apa. So dia katalah ada intimidasi, ada apa orang kata, inilah dia buat macam ni macam tu. Ada orang Tan Sri ni jumpa yang dekat dengan Perdana Menteri, menawarkan jutaan ringgit. Dalam masa yang sama dia kata ada kes dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau saya nak cerita, kalau ada kes tak perlu jumpa dengan dia pun. Kalau kita nak kata ugut, tak perlu jumpa dengan dia pun. Ramai lagi ahli Perikatan Nasional yang ada kes. Buat apa nak pergi jumpa dengan dia? Apa specialnya dengan dia? Oh, dapat 2/3. Saya kata tadi 2/3 untuk apa? Tak, 2/3 tu untuk apa? Tak ada apa yang kita perlukan untuk 2/3. Bajet hanya perlukan majoriti. Persempadanan semula hanya perlukan majoriti. Untuk apa 2/3 tu? Sampai nak kena hantar orang, nak kena ugut, nak kena intimidasi. Dia cakap macam ni, tuan-tuan.
Sebab apa? Sebab dulu dia buat macam tu. Kan saya kata, pengkhianat akan dikhianati. Ahli Parlimen Kuala Kangsar pergi terangkan kepada parti kenapa dia sokong PMX. Tapi saya percaya Ahli Parlimen Kuala Kangsar tak pernah cakap pun yang dia diintimidasi. Saya percaya. Kalau tak, kenapa yang keluar kenyataan tadi tu Hamzah, bukan Ahli Parlimen Kuala Kangsar? Saya boleh bawa 2-3 cerita Ahli Parlimen Pakatan Harapan, terutama Parti Keadilan, yang sendiri cakap dengan saya, mereka dibayar jutaan ringgit supaya melompat. Saya boleh namakan nama-nama dia orang. Personally datang jumpa saya dan bercerita. Ada yang kalah dah sekarang ini tak jadi ahli parlimen. Dan mereka cerita pada saya. Iswardi, ini cerita dia. Lillahi ta'ala, saya kata. Dia orang cerita pada saya. Tetapi kerana pada masa itu, sokong tak sokong. Ingat tak? Majoriti tu kira 50-50. Hampir 50-50. Sekarang ini 2/3 dah. Dah hampir 2/3. Kenapa tak perlu intimidasi? Tuan-tuan, kalau betul ada kes, senang je pergi tangkap lah. Dah tangkap, dapati bersalah, buat PRK, menang kat kawasan tu, cukuplah 2/3. Kenapa perlu nak intimidasi? Ini saya kata, dia orang sendiri tak ada hujah. Kan? Dia orang sendiri tak ada hujah. Kes terbaru juga, bila kita cerita fitnah ni tuan-tuan, Sanusi. Yang ni kita Sanusi ni menarik. Sanusi kena saman oleh Vincent Tan 200 juta, oleh Amiruddin. So dua pihak yang saman dia. Vincent Tan saman dia, Amiruddin saman dia. Vincent Tan dia jawab, okey, bila dia dah saman dalam kes saman fitnah, so dia kena jawab balik. Dia kata dalam keadaan sekarang ini, dia kata keadaan sekarang ini, kita perlukan, dia berceramah, dia kata what do you call that, dia adalah ucapan dia kata Amiruddin ni korup dan sebagainya. So bila dia hantar surat jawapan, ni jawapan saya, bila dia hantar surat jawapan, dia cakap, saya tak pernah kata Vincent Tan tu korup, saya tak pernah kata Amiruddin tu korup. Dan baru-baru ini tulis, dia kata apa, saya terpaksa pertahan diri setelah difitnah MB Selangor. Menteri Besar Muhammad Sanusi berkata, rakan sejawat di Selangor Amiruddin berulang kali memfitnahnya bagi tujuan menjatuh reputasi. Menurut Sanusi, ini jadi sebab kenapa dia terpaksa mempertahankan diri dengan menimbulkan isu tata kelola kerajaan negeri Selangor di bawah pentadbiran Amiruddin. Sanusi berkata demikian dalam pernyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi 10 Oktober lepas berhubung saman fitnah Amiruddin terhadapnya. Mengenai dakwaan, Menteri Besar itu terbabit dengan skandal jutaan visitan bagi projek pembersihan Sungai Kelang. Tuan-tuan, dia fitnah, kan? Dia fitnah Amir, dia fitnah Vincent Tan. Bila cerita Amir ni dia tulis, dia jawab. Bila hakim tanya, okey, bagi surat jawapan, kenapa kamu mengatakan kamu tidak fitnah Amir? Saya tidak fitnah Amir, sebab apa? Sebab dia yang fitnah saya dulu. Saya cakap lah. Dia cakap, saya cakap. Aku kata kat dia. Dia kata kat aku balik. Aku kata kat dia balik. Dia kata kat kau balik. Aku kata kat dia balik. Tuan-tuan, itu ingat defense ke? Teruk Sanusi kena lepas ni tuan-tuan. Itu bukan defense. Tuan-tuan, mari kita dengar apa yang Sanusi ucapkan dalam ucapan tersebut. Okey? Mari kita dengar. Alah ni mereka duk bongkar ada skandal Menteri Besar Jokia ni dengan Vincent Tan, dengan sebuah syarikat milik MBI Selangor, macam mana satu projek di sekitar Sungai Kelang tu akan merugikan kerajaan negeri Selangor paling busuk 180 juta. Macam mana 600 ekar ni akan diberi percuma kepada token ni. Macam mana token ni ambil alih anak syarikat MBI 55%. Ni tengah duk hangat ni. Tuan-tuan tunggu sehari dua ni cahaya meletup. Kita nak tengok muka dia letak di mana. Muhammad Sanusi makna menafikan menggelar Vincent Tan dan syarikat Tycoon itu sebagai korup.
Menurut Sanusi, rakyat Malaysia mengetahui bahawa dia sebagai Menteri Besar Kedah mengamalkan dasar mengutamakan golongan bawahan dan bukan golongan korporat atau kaya. Jelasnya, kenyataannya tidak akan menyebelahi taikun-taikun besar bermaksud keutamaan tidak akan diberikan kepada korporat besar dalam aspek pembangunan. Vincent Tan, pengasas bersama Kumpulan Berjaya serta Berjaya Land Berhad menyaman Sanusi pada 8 Ogos lalu susulan ucapannya semasa kempen sempena PRN di Jitra. Vincent Tan mengeluarkan surat tuntutan guaman kepada Sanusi dan menuntut permohonan maaf daripada Ketua Pengarah Pilihan Raya PN itu serta ganti rugi sebanyak 200 juta ringgit. Tonton Tonton dengar sendiri kan. Apa dia kata tadi? Dia tak kata dia kata tak korup. Dia kata saya tak pernah kata korup. So Amiruddin pun dia kata tak pernah kata korup. So sekarang ini persoalan dia kena buktikan dakwaan berkenaan dengan projek. Dia dapat projek, bagi projek, dapat duit, kerugi serat. Yang itu yang sebenarnya dia kena buktikan kat mahkamah bahawa fakta itu benar. Itu cara dia nak menang kes ni. Kalau dia gagal buktikan perkara tersebut, dia akan kalah dan dia kena bayar at least 200 juta kepada Vincent Tan. Mungkin tak sampai 200 juta. Doesn't matter lah. Tetapi jumlah itu dia kena bayar kepada Vincent Tan. Itu baru Vincent Tan. Belum kita cerita hal Amir tadi sebab dia ada dua. Dia tak perlu bukti. Dua-dua ni dia kena buktikan kenyataan dia tadi. Kenyataan apa yang dia kena buktikan? Kenyataan awal tadi berkenaan dengan korupsi. Tuan-tuan dengar kan? Yang itu dia kena buktikan. Yang itu dia kena buktikan. Dan dalam pembuktian itu nanti, di situ nanti kita kena faham betapa dia takkan boleh, dia akan kalah kat situ. Fitnah ni tuan-tuan dimulakan oleh ni, kaki-kaki fitnah macam ni. Kemudian disebar dan disambut oleh orang-orang yang bodoh. Dan dia belega. Yang ni semua akan makan ni. Makan apa orang kata dosa-dosa fitnah ni semua yang menyebarkan tu semua ditanggung. Terbaik sahabat semua. Itu dia pencerahan padu daripada Brother Iswardi. Yang pertama tadi ya berkaitan dengan 5 lagi MP daripada Pembangkang dikatakan akan menyokong kerajaan perpaduan dan juga Perdana Menteri kita PMX. Satu sudah menyatakan pendirian dan akhirnya Ketua Pembangkang membuat kenyataan kononnya ini adalah intimidasi, ini adalah ugutan. Sedangkan Tuan punya badan sudah membuat kenyataan bahwa itu adalah kerelanya sendiri demi untuk rakyat di Kuala Kangsar. Dan yang kedua tadi, Sanusi kaki fitnah bakal kalah di dalam saman yang dibuat oleh Vincent Tan dan juga Menteri Besar Selangor. Jadi kalau kalah sahabat semua, bye-bye lah Sanusi. Akan kehilanganlah keahliannya sebagai ahli parlimen dan juga sebagai Menteri Besar Kedah. Kita berdoa ianya akan berlaku. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, tapi sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, boleh berikan komen dalam ruangan komen dan beri komen dengan cara berhemat. Alright, jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Hingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.